Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan start mengajar tajuk penyelesaian masalah inventif lagi. Tu saya cakap ni belajar inventif ni sampai muntah. Okey. Ha. Mula-mula sebelum ni saya tamat pada bahagian model masalah inventif yang mula-mula sekali iaitu dari sudut proses penyelesaian lah. Proses ni yang mula-mula sekali lah kita kena secara am saja. Okey, seterusnya ialah analisis fungsi. Okey, kita akan tengok apa itu analisis fungsi dari sudut mula-mula istilah. Okey, istilah ni ialah merupakan istilah yang pertama yang kita kena tahu ialah sistem. Kenapa dalam penyelesaian masalah inventif ni dia ada istilah sistem? Sebab sistem ni merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam sesuatu permainan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Kan produk ni dia ada fungsi dia sendiri. Tapi kalau tak ada sistemnya, jadi dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohlah rak kasut ni. Kalau sambungan dia skru contohnya dia berkarat, jadi rak kasut tu tak dapat berdiri dengan baik kan. Jadi macam mana kasut kita nak susun dengan baik? Nanti kasut bersepah balik. Jadi masalah tu makin bertimbul lah dengan rak kasut tu rosak. Jadi kita kena tahu sistem tu secara analisis. Okey. Kita tengok apa hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dia berdasarkan kepada rajah poin 1.2.1 ni, dia tengok menyatakan hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Sebab dia akan menggunakan anak panah di tengah-tengah. Bila dia kenal pasti antara produk dengan objek ni ada fungsinya, maka dia akan memahami konsep penerima kesan. Katakanlah kerusi ni, objeknya ialah orang sebenarnya. Produk atau sistem tu ialah kerusi. Objek mungkin orang. Sebab kalau orang duduk lama-lama, kerusinya akan rosak. Jadi kita kena tahu kenapa pasti masalah yang kedua, iaitu skru ataupun spring kerusi ini telah menerima kesan yang rosak. Jadi kena selesaikan. Mungkin pada mulanya dia menggunakan spring besi, dia tukar kepada spring stainless steel. Okey. Dalam analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Okey, dia ada bahagian-bahagian kerusi ni. Produk membentuk suatu sistem bagi produk itu sendiri. Okey, dia ada sistem dia sendiri. Fungsi ialah tugas yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran. Objek pula menerima kesan daripada fungsi produk. Dengan kata lain, objek ialah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Dari fungsi tersebut, maka objek yang atau orang itu dapat menerima kesan daripada produk tersebut lah. Okey, sekiranya kerusi ni rosak atau produk ni rosak, jadi penerima kesan atau orang itu tidak dapat duduk dengan baik lah. Okey, contoh-contoh lain ni untuk analisis fungsi ialah meja memegang buku, cawan memegang air, kelip memegang kertas, kereta mengangkut manusia. Okey, dia tahu tu fungsi tengah-tengah tu. Jadi fungsi ni kalau tak dapat bertindak dengan baik, maka objek tu menerima kesan lah. Okey, sepatutnya kita kena lukis tapi sebab dia inilah PDPR, jadi kita tidak dapat melukis lah. Okey, contoh-contoh meja gambar jadualnya dengan rajah 1.2 ni. Okey, lukisan model fungsi. Okey, dia dah mula tengok setiap bahagian-bahagian pada sistem tersebut. Dipanggil sebagai lukisan model fungsi. Dia tengok kalau contoh meja kat sini, dia tengok lantai, kaki meja, muka meja dan buku. Sebab tu dia kalau nak tengok dia lukis fungsi ni, dia tengok komponen. Komponen iaitu bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Okey. Kemudian dia akan tengok istilah yang kedua yang kat sini ialah super system. Super system ialah faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya dan kelembapan. Okey, kita tengok. Kita tengok dia belum masukkan lagi super system dalam sistem ni. Dalam sistem ni ada super system lagi. Ni semua di sistem ni. Lantai, kaki meja, muka meja, buku dan skru ni ialah sistem. Belum masuk lagi super system. Setiap bahagian komponen ni dia detailkan lagi ada fungsi dia. Ini kebanyakannya fungsi kat sini ialah memegang. Okay, saya tak nak awak faham, saya nak awak ingat.
Okey, membina model fungsi dengan menggunakan garis interaksi. Tadi model fungsi itu kita kena tahu kenapa dia ada anak panah begitu. Kalau yang biasa tu berguna, ada garis putus-putus. Berguna tetapi tidak mencukupi, ada mungkin ada bahagian tidak cukup. Kalau garis anak panah tu tebal, berguna tetapi berlebihan, mungkin ada terlebih-lebih sana mana-mana. Ataupun garis anak panah tu beralun. Itu bermasalah. Ini contoh yang dimasukkan super system yang ni dia. Kelembapan lah sebab dia faktor persekitaran. Okey. Jadi ini dah bukan kira lengkap lah tapi model fungsi yang ada masalah sebab asas penyelesaian masalah imperatif mula-mula cipta meja, bila meja dah siap, kita tengok pula skru tak kuat jadi dia mengenal pasti masalah yang kedua iaitu kelembapan skru tu tak dapat berfungsi dengan baik. Ini contoh lagi meja masalah meja bergoyang dan tidak stabil. Okey, dia kena pasti masalahnya kelembapan. Dia terus menghasilkan hantar analisis perantai, punca dan kesan. Salah satu ada 3 alangan ataupun yang kat sini iaitu super system, semula jadi, sains dan fizik dan sifat asas objek. Okay. Kalau semula jadi itu panas, hujan, kelembapan, sains dan fizik, momentum, graviti ataupun sifat asal objek, kebolehan manusia. Kalau kat sini meja dia udah menggigil je kan sebab tu dia tidak stabil. Ada 2 faktor, muka meja tidak stabil, kaki meja tidak stabil. Dia kena pasti masalah tu. Jadi kita kalau sebagai seorang engineer, contohnya kita cipta rumah. Tengok tanah rumah tu crack dindingnya. Kena tahulah sama ada tapak rumah tersebut tidak stabil ke macam meja ni ataupun mungkin binaan. Kalau kat sini binaan tu mungkin kaki meja, kaki rumah tersebut ataupun tiang seri rumah tersebut tidak kukuh. Itu kita berguna juga belajar masalah innovatif supaya kita satu hari nanti jadi engineer awam, kita tahulah apa masalah rumah tersebut crack. Okey. Contoh kali ni dia kena pasti dia tahu masalah kedua-duanya dia dapat gabungkan lah. Kalau tak bergabung pun tak apa. Masalah dia gabungan tu ialah skru berkarat. Mengapa? Kelembapan. Kesimpulannya meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca. Itu super system lah. Okey, cukup untuk hari ini. Sekian, terima kasih.